Saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat-sahabat, ibu-ibu dan ayah-ayah yang tersayang, insya-Allah pada malam ini kita nak menyambung pengajian pada kitab Sirrus Salikin juzuk yang pertama pada muka surat yang ke-27, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Artinya hanya sesungguhnya yang takut akan Allah Ta'ala itu daripada hambanya yang bergelar ulama. Dan maksud daripada perkataan ulama pada ayat itu dan lainnya daripada beberapa ayat Al-Quran dan beberapa hadis Nabi SAW, iaitu ulama yang menjalani jalan ahli sufi, seperti yang disebutkan oleh Syekh Ibn Abbad dahulu itu. Dan kerana inilah berkata Syekh Al-Arif Billah Al-Alim Ar-Rabbani Husain bin Abdullah Bi'aftillah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya bernama Al-Fusul Fathiyah wa Nafahatul Ruhiyah, dengan katanya qad taqarrara mazhabus sufiyah al-yawma ka taqdiri sa'iril madhahib wa sara mazhaban mustaqillan bi usuli wa furu'ihi wa ahkamihi wa sa'iri ma yata'allaqu bih, faman arada tahqiqahu wa tafaqqaha fihi qadara alaihi bil qira'ati ala masyaihi wa mutala'atil kutubil musannafati fihi ala atammi ma yakun. Artinya sesungguhnya telah tetap mazhab ahli sufi pada hari ini, iaitu pada masa sekarang ini, seperti tetap segala mazhab yang empat itu, dan jadilah ia seolah-olah mazhab yang mustaqil, yang berdiri sendiri dengan usulnya, iaitu ilmu usuluddin, dan furu'nya, iaitu ilmu fiqh, dan segala hukumnya, iaitu segala hukum haram dan halal, dan hukum batal dan sah, dan barang yang bergantung dengan dia. Maka barang siapa berkehendak akan mengetahui segala hakikat ilmu itu dan berkehendak memahami akan barang yang dalamnya itu, nescaya kuasa ia atasnya dengan membaca segala kitab yang dikarang oleh masyayikh ahli sufi, dan berkuasa ia memutalaah ataupun mengulang kaji akan segala kitab yang dikarang oleh mereka itu dalam ilmu tasawuf atas sempurnanya pengetahuan itu. Jadi ilmu tasawuf itu telah sempurna kerana dalam segala kitab karangan ahli sufi itu telah terhimpun ilmu usuluddin dan ilmu fiqh dan ilmu tariqah dan ilmu hakikat, dan ilmu yang menghimpunkan dalamnya akan segala ilmu yang tersebut itu, iaitu dinamakan akan dia ilmu tasawuf, yang sebenar-benarnya ilmu tasawuf bersepadu. Dan barang siapa tiada sibuk dalam menuntut ilmu tasawuf itu, maka telah ada pada mereka itu alamat orang yang kurang imannya, lagi kurang akalnya dan kurang agamanya. Demikianlah disebutkan akan dia oleh Syekh Husain bin Abdullah dalam kitabnya yang tersebut itu. Maka sayugianya bagi orang yang berkehendak kepada kemenangan dalam negara akhirat, bahawa menuntut ia akan ilmu tasawuf dan mengajarkan akan dia seperti orang yang menuntut dan mengajarkan ilmu yang lainnya juga. Kerana barang siapa menuntut ilmu tasawuf itu, nescaya terkaya ia daripada ilmu yang lainnya, manakala orang yang menuntut ilmu yang lain daripada ilmu tasawuf itu, tiada terkaya ia daripada ilmu tasawuf itu, dan jika ia daripada ulama yang besar-besar sekalipun. Dan dari kerana inilah berkata waliullah yang amat besar Syahidi Syekh Ibrahim Az-Dusuki rahimahullah ta'ala, talabu syekh fi tariqatin wajibun ala murid walau kana min akabiril ulama. Artinya menuntut ilmu tarikat, yakni tasawuf itu wajib atas tiap-tiap murid, yakni atas tiap-tiap orang yang menjalani akan jalan akhirat, yang berkehendak kepada kemenangan dalam negara akhirat, dan jikalau ia daripada sebesar-besar ulama pada mengetahui ilmu yang lain daripada ilmu tasawuf itu sekalipun. Dan dari kerana inilah berkata setengah ulama, kullu sufi faqihun walaysa kullu faqihi sufiyan. Artinya tiap-tiap sufi itu patut dinamakan faqih, dan tiada patut tiap-tiap faqih itu dinamakan sufi. Yakni tiap-tiap ulama ahli sufi itu ada padanya mengetahui ilmu fiqh, dan tiada lazim, ini belum tentu ulama ahli fiqh itu mengetahui ia akan ilmu tasawuf, kerana ilmu fiqh itu dimisalkan oleh ulama seperti kulit
kulit kelapa yang di luar, dan ilmu tasawuf yakni ilmu tarekat itu seperti kulit yang di dalam, dan ilmu hakikat itu seperti isinya yang dalam. Dan lagi patut dikatakan ilmu fiqh itu seperti kulit kelapa, dan ilmu tasawuf yakni ilmu tarekat itu seperti isi kelapa, dan ilmu hakikat itu seperti minyak kelapa. Adapun kelebihan orang yang mengajarkan ilmu itu, maka itu beberapa dalil Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan perkataan ulama yang amat banyak. Dan setengah daripada firman Allah Ta'ala, وَلْيُنْزِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ, artinya dan supaya menakuti mereka itu akan kaumnya apabila kembali mereka kepada kaum mereka itu. Berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Ihya Ulumuddin, dan maksud dalam ayat ini iaitu mengajarkan ilmu dan menunjukkan akan jalan akhirat. Dan setengah daripada firman Allah Ta'ala, wa idh akhadallahu mithaqal ladina utul kitab latubayyinunnahu linnasi wala taktumunah. Surah Al-Imran ayat 187. Artinya, dan ketika Allah Ta'ala mengikat perjanjian akan mereka yang diberi akan mereka itu kitab, supaya menerangkan mereka itu akan yang dalam kitab mereka itu bagi manusia, dan supaya jangan menyembunyikan mereka itu akan ilmu yang dalam kitab mereka itu. Dan berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Ihya Ulumuddin, ayat ini menunjukkan bahawa wajib atas orang yang diberi ilmu itu mengajarkan bagi manusia, dan haram ia menyembunyikan akan ilmu itu. Allahu Akbar. Tuan-tuan, bila diberi tanggungjawab sebagai seorang ustaz, sebenarnya tanggungjawab itu sangat berat. Sebab apa berat? Sebab dia kena sampaikan ilmu dan tidak boleh sembunyikan ilmu. Ya. Jadi malam ni kita dah belajar bahawa ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang sangat penting, sebab ilmu ini dia nak menyucikan hati kita, membersihkan hati kita supaya hati kita ini sentiasa berdamping dengan Allah semata-mata. Tuan-tuan, suatu ketika berlaku kepada Imam Al-Ghazali. Bagaimana berlaku peristiwa ini, yang mana Imam Al-Ghazali ketika itu bertanya kepada ibunya, wahai ibuku yang tersayang, kenapa adik Imam Ghazali namanya Ahmad, kenapa adik tu tak nak sembahyang berimamkan saya? Sedangkan Imam Al-Ghazali merupakan seorang ulama besar dalam sejarah Islam dan merupakan hujjatul Islam yang banyak menghafaz hadis Nabi SAW, serta dikenali pula sebagai ahli dalam ilmu falsafah dan ilmu tasawuf yang banyak mengarang kitab. Maka bila ditanya kepada ibunya begitu, maka ibunya menyuruh adik kepada Imam Al-Ghazali ini mengikut abangnya untuk bersembahyang bersama. Ya, maka ibunya memerintahkan puteranya agar solat bermakmumkan kepada saudaranya Al-Ghazali. Maka Ahmad pun melaksanakan perintah sang ibu untuk solat bermakmumkan kepada Imam Al-Ghazali. Namun ketika berada di tengah-tengah solat, Ahmad melihat darah membasahi belakang Imam Al-Ghazali. Tentu saja Ahmad mufarakah ataupun memisahkan diri. Setelah solat, Imam Al-Ghazali bertanya kepada Ahmad saudaranya itu, mengapa engkau memisahkan diri ataupun mufarakah dalam solat yang saya imami? Maka saudaranya menjawab, aku memisahkan diri kerana aku melihat belakangmu berlumuran darah. Mendengar jawapan saudaranya itu, Imam Al-Ghazali mengakui hal itu mungkin kerana dia ketika solat hatinya sedang terfikir-fikir masalah fiqh yang berhubungan haid seorang wanita yang mutahayyirah. Maka Al-Ghazali bertanya kepada saudaranya Ahmad, daripada manakah engkau belajar ilmu pengetahuan seperti itu? Maka saudaranya menjawab, aku belajar ilmu tersebut daripada Syekh Al-Utaqi Al-Khurazi, iaitu seorang tukang sepatu yang berada di zamannya. Lalu Imam Al-Ghazali pergi kepadanya untuk menuntut ilmu. Setelah berjumpa, ia berkata kepada Syekh Al-Khurazi, saya ingin belajar kepada Tuan Syekh. Syekh itu berkata, mungkin sahaja engkau tidak kuat menuruti perintah-perintahku. Maka Al-Ghazali menjawab, insya-Allah saya kuat. Maka Syekh Al-Khurazi berkata, bersihkanlah lantai ini. Tuan-tuan, kita nampak bagaimana Syekh Al-Khurazi, iaitu guru kepada Imam Al-Ghazali, mengajar kepada kita soal kebersihan. Maknanya dalam hidup kita ini paling penting untuk sampai kepada makam orang yang bersih hatinya
adalah membersihkan fizikalnya terlebih dahulu, ya. Maka Syekh Khurazi berkata, bersihkanlah lantai ini. Maka ketika itu Al-Ghazali hendak melakukannya dengan penyapu, tetapi Syekh Al-Khurazi berkata, bersihkanlah dengan tanganmu. Maknanya Imam Al-Khurazi pesan kepada Imam Al-Ghazali supaya tidak menggunakan penyapu tetapi menggunakan tangannya. Lalu Imam Al-Ghazali menyapu lantai dengan tangannya. Kemudian dia melihat kotoran yang banyak dan bermaksud untuk membuang atau menghindari kotoran yang ada pada tangannya. Namun Syekh berkata, bersihkan pula kotoran itu dengan tanganmu. Maka Al-Ghazali bersiap membersihkan dengan menyingsingkan pakaiannya. Lihat keadaan yang demikian itu, Syekh berkata, nah, bersihkan kotoran itu dengan pakaian seperti itu. Maka disisihkan lengan, dia bersihkan pakai lengan baju yang ada pada bajunya. Maka Al-Ghazali menuruti perintah Syekh Al-Khurazi dengan redha dan tulus. Namun ketika Al-Ghazali hendak melaksanakan perintah tersebut, Syekh langsung mencegahnya dan memerintahkan agar Imam Al-Ghazali pulang ke rumah. Ketika Al-Ghazali pulang dan setibanya di rumah, beliau merasakan mendapat ilmu pengetahuan yang luar biasa dan Allah telah membersihkan, memberikan ilmu laduni ataupun ilmu kasyaf yang diperolehi daripada ilmu tasawuf atau kebersihan qalbu, kebersihan hati kepadanya. Maka Imam Al-Ghazali telah menanggalkan pakaian kebesarannya lalu memakai pakaian orang kebanyakan. Lalu diambilnya penyapu untuk membersihkan kawasan gurunya selama berbulan-bulan lamanya. Apabila ditanya pada gurunya, bila dia nak ajar saya ilmu? Ya, mana Imam Ghazali, wahai tuan guru, bila tuan guru nak ajarkan saya? Maka gurunya pesan, sudahlah, kamu sudah tamat pengajian. Tuan-tuan, apakah ilmu yang Imam Al-Ghazali belajar? Dia kata, ilmu adalah iaitu ilmu merendah diri dan membuang sifat sombong daripada hati. Tuan-tuan, nak jadi orang alim ni, dia kena buang sifat sombong dan tanamkan sifat merendah diri, ya. Lalu beliau didoakan oleh gurunya iaitu aulia yang mustajab doanya agar dikurniakan ilmu-ilmu tersembunyi buat Imam Al-Ghazali. Setelah hari itu, Imam Al-Ghazali merasa pelik pada setiap kali beliau ingin mengarang kitab. Bilakah masanya aku belajar ilmu ini? Rupanya barulah dia sedar bahawa ilmu yang dipelajari daripada gurunya itu bukanlah ilmu lisan dan ilmu tulisan, tetapi ia adalah ilmu buah hasil daripada sifat ikhlas yang dicampakkan Allah ke dalam hatinya yang dipanggil laduni. Beliau mengikhlaskan dirinya pada saat beliau menuntut ilmu serta melaksanakan amanah-amanah Allah yang tertinggi, iaitu merendah diri untuk menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya di sisinya. Buangkanlah pakaian keakuanmu, khidmatlah kepada keakuan Allah dengan memandang kepada setiap martabat wujud yang ada pada dirimu dan sekelilingmu adalah hak-hak Allah, dan berakhlak dengan akhlak Allah yang Allah Ta'ala tunjukkan melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selagi ada dirimu tiada Allah di hatimu. Macam malam ni belajar lain bunyi ayat ni, ya. Boleh Tuan Haji Zaini? Lain malam ni, ya, dengar, ya. Okey. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, bila kita belajar tentang buang sifat keakuan, senang ke susah, Iswari? Senang ke susah? Anak berapa? 4. Isteri? Setakat orang ni baru seorang lah, ya. Okey. Bila kita tanya, wah, nampaknya Tuan Haji Iswari ni kaya raya orangnya. Nak jawab macam mana Tuan Haji Iswari? Amin dijawab, ya. Alhamdulillah. Tuan-tuan, paling mudah selalunya bila kita ditanya tentang apa kelebihan yang kita jawab, biasanya kita akan jawab aku atau saya, atau ini sebab saya disiplinkan diri saya dan anak-anak saya, sebab itu anak-anak saya berjaya. Selepas kita belajar malam ini bagaimana kita kena buang sifat keakuan dan kita kena tukar daripada keakuan manusia kepada keakuan Allah, alhamdulillah Allah bagi pinjam. Boleh Tuan Haji Zainal? Boleh, maknanya minta kepada Allah, segala apa yang kita punya adalah milik Allah. Dan kalau kita perasan dalam lagu Rabbani, dia kata apa? Mana milik kita? Betul? Sebab apa yang ada
Allah yang punya. Betul? Tuan Haji Rahman? Ada yang ngangguk. Dia pasal dia sampai ke bulan tu kita kejut sikit. Ya. Jadi maknanya apa yang kita ada sebenarnya milik Allah. Tuan-tuan, bila sahabat saya ya dimasukkan dalam liang lahat baru-baru ni, saya tengok tak ada apa pun yang dibawa, melainkan kain kafan 3 lapis masuk dekat dalam liang lahat, letakkan bantal daripada tanah, kan, dibukakan mukanya, dihempitkan pada tanah, ya, dinding dalam kubur tu, kemudian ditutup dengan lepapan, ditimbus dengan tanah, letakkan batu nisan. So nak cerita kepada kita bahawa apa yang kita ada atas dunia ni sebenarnya laluan untuk kita dihisap besok di akhirat. Dan paling penting, ada beberapa amalan yang ulama-ulama ajar supaya selepas ini kita dapat yang dipanggil insya-Allah husnul khatimah. Boleh tuan-tuan nak tak belajar ilmu ni? Okey, insya-Allah. Okey. So, perkara ini diajar oleh beberapa orang ulama, dan kalau boleh kita amalkan, insya-Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala izin untuk kita dapat namanya husnul khatimah ataupun pengakhiran dengan mati yang baik, insya-Allah. Yang pertama sekali, cuba, ya, tidak boleh tidak, cuba berwuduk dengan sempurna. Apa maksud berwuduk dengan sempurna? Semua anggota wuduk dikenakan dengan air dengan sempurna. Jangan kelam kabut nak ambil wuduk. Maksudnya pastikan kita ambil wuduk dengan sempurna. Terutamanya dibaikan kuku-kuku. Kadang kita tak perasan kuku-kuku kita ni ada benda hitam dan sebagainya. Takut air tak sampai ke kulit. Ya, jadi pastikan maknanya ambil wuduk dengan sempurna dan jangan buka pipe tu besar-besar, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar pada kita jangan membazir walaupun kita berada di sungai yang mengalir. Okey? So maknanya cuba berwuduk dengan sempurna. Itu amalan yang pertama. Yang kedua, cuba juga menjawab azan dalam masjid ataupun surau. Maknanya bila azan, kita jawab azan tadi bukan dekat rumah, bukan dekat dalam kereta, tetapi kita dah jawab azan dekat dalam surau. Itu amalan yang kedua untuk dapat husnul khatimah. Boleh? InsyaAllah. Ya, maknanya ketika azan jangan berborak-borak, tapi maknanya jawab azan dengan baik. Kemudian yang ketiga, untuk dapatkan husnul khatimah, cuba ya dapatkan saf yang paling hadapan. Ya, sebab banyak kelebihan orang yang berada di saf yang paling hadapan. Kita tengok bola, biasanya kita duduk yang paling depan ke yang paling belakang untuk dapat grandstand? Yang depan, betul? Kalau tengok wayang, yang belakang. Oh, gitu pula. Ya. Okey, tetapi yang sebenarnya tuan-tuan, bila bab solat, kita nak solat saf yang paling hadapan. Okey. Kemudian yang keempat, rahsia husnul khatimah adalah tidak mendahului atau bersama imam ketika rukuk dan sujud. Ini kadang-kadang imam belum habis lagi rukuk, kita dah sepat-sepat nak ikut imam. Ya, ataupun kadang-kadang takut-takut kita terpotong imam, takut tak sah sembahyangnya. Semalam saya ditanya di Masjid Kampung Pok, Gelang Patah. Ya, semalam saya mengajar di sana. Jadi ada seorang tanya, Ustaz, agak-agaknya boleh tak saya aminkan sebelum Pak Imam habis baca Fatihah? Tuan-tuan, sebenarnya bila kita bersembahyang, Allah Ta'ala ajar kita soal adab sebenarnya. Apa dia? Maknanya selagi belum Pak Imam selesai, kita jangan menjawab. Maknanya pastikan bila dah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kan Pak Imam akan sebut amin, baru kita ke amin. Boleh bersama-sama dengan imam, boleh, insya-Allah? Insya-Allah. Okey. Kemudian akhir sekali, ya, paling penting adalah yang kelima, tidak mendahului imam keluar daripada masjid. Maksudnya, kalau boleh nak dapatkan husnul khatimah, biar Pak Imam itu dia keluar lebih dahulu sebelum kita keluar. Kita kadang-kadang Pak Imam belum baru habis salam, kita dah hilang. Betul?
Ini benda-benda yang boleh kita perbaiki. Maksudnya, kalau boleh, lama-lamalah sikit kita duduk kat surau ataupun masjid, bacalah Quran, zikir, baca doa. Ya, mudah-mudahan kita dapat mati yang namanya husnul khatimah. Tuan-tuan, apabila amalan ini dilakukan, ya, maka suatu ketika ada seorang ulama yang amalkan benda ini, matinya dalam ketika sujud waktu subuh hari Jumaat bulan Ramadan. Best tak mati macam ni? Best kan? Dah lah waktu subuh dalam sujud hari Jumaat bulan Ramadan. Ini antara ciri-ciri kematian yang baik. Ya? Jadi kalaulah kita dapat mati yang sebegini rupa, insya-Allah mudah-mudahan kita bahagia dunia dan akhirat. Boleh insya-Allah? Insya-Allah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Di sini saya dah cerita tentang soal kasih sayang, kekayaan dan kejayaan. Okey, siapa ingat lagi? Ingat lagi ya? Alhamdulillah. Kalau ingat lagi boleh saya tanyakan. Tuan Haji Zaini, kenapa kita kena pilih kasih sayang? Kan kata ingat kan, saya tanyalah, Bob, kenapa kita kena pilih kasih sayang, Bob? Kejap ikat salim. Maknanya Bob tak tidurlah ketika saya kuliah sebelum ni. Okey tuan-tuan, saya nak tanya malam ni soalan yang cukup senang tapi susah. Tuan Haji Razak, apakah 7 keajaiban dunia? Terus dia kata okey, 7 keajaiban dunia. Okey, biasanya orang akan sebut 7 keajaiban dunia: piramid, Taj Mahal, Tembok Besar Cina, Menara Pisa, Kuil Angkor, Menara Eiffel dan Kuil Parthenon. Ya, ini adalah 7 keajaiban dunia. Tetapi bila seorang guru berikan tugasan tentang 7 keajaiban dunia, semua murid memberi jawapan yang hampir sama. Ada seorang murid yang tiba-tiba beri jawapan yang cukup berbeza dan sama dengan jawapan Tuan Haji Razak. Terima kasih banyak Tuan Haji Razak. Apa dia jawapan dia? Dia kata 7 keajaiban dunia adalah boleh melihat, boleh mendengar, boleh menyentuh, boleh disayangi, boleh merasai, boleh tertawa dan boleh mencintai. Maka setelah duduk beberapa saat, gurunya menutup semua tugasan dan menundukkan kepalanya dan berdoa, mengucap syukur untuk gadis kecil pendiam kelasnya yang telah mengajarkannya sebuah pelajaran yang hebat, iaitu tidak perlu mencari sampai ke hujung bumi untuk menemukan keajaiban, sedangkan keajaiban itu kita miliki dan kadang-kala kita lupa untuk syukuri. Jelas tuan-tuan? Okey. Saya tengok satu program di Indonesia. Seorang anak kecil dibawa ke dalam pentas, dibawa ke pentas, dan dia menyanyi tentang kasih sayangnya kepada ibunya. Ya, tapi waktu masalahnya tuan-tuan, anak kecil ni Allah tak berikan dia deria penglihatan. Bahagian matanya tersambung begitu saja. Maknanya tak ada mata. Jadi dia menyanyi tentang, mengkisahkan bagaimana indahnya bunga, tapi aku tidak dapat melihatnya. Yang aku dapat adalah aku cuma dapat merasanya. Nampak tak? Maknanya nak beritahu kepada kita semua betapa nikmatnya ada nikmat penglihatan, pendengaran, percakapan dan sebagainya. Betul? Jadi alhamdulillah. Tuan-tuan, itulah keajaiban yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Mudah-mudahan bila kita ada keajaiban itu, kita banyak mensyukuri segala nikmat pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, malam ini sebenarnya ada beberapa benda yang saya fikirkan daripada tadi sejak di rumah tadi. Ya, bagaimana untuk kita menjadikan diri kita ini seorang yang sangat berbeza. Berbeza macam mana? Maksud saya begini. Bagaimana caranya, ya, yang berlaku dalam sebuah rumah tangga. Selama ini bila kita balik rumah, kita akan tanyakan kepada orang rumah, sayang, dah solat ke belum?
Jawapan si isteri apa? Bang, nantilah bang, kejap lagi. Betul? Jawapannya begitu. Okey. Kalau boleh, ya, maka si suami bertanya lagi, kenapa belum solat? Lalu isterinya menjawab, saya baru sahaja balik, badan rasa letih sekali dan saya tertidur tadi. Maka suaminya menjawab, baiklah, bangun dan solatlah asar dan maghrib sekaligus. Sebentar lagi sudah masuk waktu isyak. Maknanya isterinya balik daripada kerja tertidur, dia tak sembahyang asar, dia tak sembahyang maghrib, dia dah masuk waktu isyak baru dia sedar, ya. Maka pada keesokan harinya suaminya pergi bertugas ke Singapura. Seperti mana biasa, seharusnya si suami akan menelpon isterinya bila tiba dengan selamat di tempat kerjanya. Si isteri menunggu berjam-jam telefon daripada suaminya, namun si suami tak juga menghubunginya. Dia pun hantarlah SMS ataupun WhatsApp singkat pun tak ada. Maka si isteri pun mulai cemas, sebab ini bukanlah kebiasaan si suami. Maka ia mula membuat berbagai macam andaian dan amat risau dengan keselamatan si suami. Berkali-kali ia cuba menghubungi handphone suaminya, ya. Nampak gayanya ada deringan tapi tidak diangkat. Maka setelah beberapa jam akhirnya si suami mengangkat handphonenya. Maka si isteri dengan keadaan suara terketar-ketar dia bertanya, wahai suamiku, apakah engkau telah tiba dengan selamat? Maka si suami menjawab, ya, alhamdulillah. Jawab suaminya ringkas. Bila sampainya, si isteri bertanya lagi. Maka si suami menjawab, saya sampai kira-kira 4 jam yang lalu. Maka dengan nada marah, si isteri berkata lagi, 4 jam yang lalu dan tidak menghubungi aku, ya. Kemudian masih dengan keadaan nada yang malas, si suami menjawab, aku merasa letih sekali dan aku tertidur sebentar. Maka si isteri bertanya lagi, berapa minit sangat kalau hendak telefon aku? Cuma sekejap call pun tak boleh ke? Dia marah, ya. Isteri dia dah mula marah, ya. Maka apakah tidak kedengaran bunyi handphonemu waktu tadi aku menghubungi berkali-kali? Ya, aku dengar, jawab suami. Dengan suara sedih, si isteri berkata, kenapa macam itu? Adakah kamu sudah tidak sayang padaku lagi? Tuan-tuan dengar, ya, jawapan suami dia. Yang saya nak beritahu pada malam ini tentang jawapan suami dia. Maka si suami menjawab, aku amat sayang padamu. Tapi kemarin mengapa engkau tidak menyahuti seluruhan azan asar dan bersegera solat? Bukankah solat itu hanya sebentar? Bagaimana nanti bila Allah Ta'ala bertanyakan kepadaku tentang perbuatanmu? Apakah engkau sudah tidak sayang padaku? Tuan-tuan, jelas? Jelas tak? Si isteri terdiam, kaku dengan jawapan si suami, lantas berkata, engkau benar suamiku. Aku mohon maaf. Aku berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Sejak saat itu, si isteri tidak pernah lagi melewatkan waktu solat bila telah tiba waktunya. Sesungguhnya, orang yang benar-benar mencintaimu adalah orang yang mendorongmu ke arah cahaya bila kegelapan menyelimuti hatimu, agar mampu berjalan bersamanya di jalan Allah. Ia akan terus menyokongmu agar engkau tidak berpaling ataupun mundur ke belakang. Semoga amalan beragama bersemarak dalam hati kita dan membimbing keluarga kita dengan izin Allah jua. Tuan-tuan, apa yang kita belajar daripada cerita ini? Tuan Haji Isa boleh bantu saya? Sebenarnya si isteri adalah cerminan bagi suami. Haji Asyari, tolong sambung. Saya dah bagi clue tu. Isteri ada cerminan bagi suami. Apa maksudnya? Sambung sikit. Maknanya, kalau si isteri kita bengkok, tandanya kita tidak mendidiknya dengan cara yang sebenar. Sepatutnya bila isteri bengkok, kita cuba luruskan dengan cara yang penuh hikmah. Bagaimana si suami tadi, nampak tak? Dia didik isteri je dengan cara tamsilan. Maknanya, sepatutnya isterinya solat tepat pada waktu, tetapi dia buat tamsilan yang lain. Dia pergi ke Singapura dan
Kalaulah telefon 4 jam pun kita dah risau bila tak ada balasan panggilan, apatah lagi ibadah kita. Sebab ibadah solat ini tuan-tuan adalah ibadah pertama yang Allah akan hisap di akhirat nanti. Dan saya selalu bagi contoh, kalaulah kita masuk ke immigration, checkpoint pertama tu kita dah lepas. Biasanya checkpoint kedua, ketiga, keempat tu lebih mudah sebab dia dah yakin checkpoint yang pertama. Tapi kalau checkpoint pertama pun kita dah sangkut kan, maknanya nescaya barang-barang kita semua kena bongkar dan akan kena periksa. Betul? Jadi apa yang perlu kita pelajari pada malam ini daripada cerita tersebut adalah sebenarnya isteri dan anak-anak ni selalu kita kena ingatkan. Sebab itu ya, bila anak-anak kita balik ke rumah, biasa kita tanya dia dah makan ke belum. Betul? Tetapi sebenarnya yang kita kena belajar adalah dah solat ke belum. Itu soalan yang patut kita tanya. Tuan-tuan, saya terbaca satu surat yang saya pun tak sangka surat itu ada. Tetapi bila saya baca isi surat tersebut yang mengisahkan tentang tanggungjawab suami kepada isterinya, maka saya terasa terpaku. Sebab isi surat tersebut menyatakan dengan jelas tanggungjawab seorang bapa yang telah dipindahkan kepada seorang suami bila nikahnya telah sah. Dan ini yang berlaku, ya. Jadi tuan-tuan, biar kita belajar sesama, ya. Okey, tengok ya. Apakah yang dinyatakan oleh si suami kepada isterinya, ya? Bila telah sah saja, aku terima nikahnya si Anu binti si Anu dengan mas kahwinnya bla bla bla, dibayar tunai. Okey. So ucapan yang sekat daripada tersebut memiliki makna yang tersirat. Ya, apa makna yang tersiratnya? Maka aku tanggung dosa-dosanya si dia dari perempuan yang ia jadikan isteri dan daripada ayah dan ibunya. Dosa apa saja yang telah dia lakukan daripada tidak menutup aurat hinggalah meninggalkan salat, semua yang berhubungan dengan si dia dari perempuan yang jadikan isteri itu aku tanggung, dan bukan lagi orang tuanya yang menanggung, serta akan aku tanggung semua dosa calon anak-anakku jika aku gagal, maka aku adalah suami yang fasik, engkar, dan aku rela masuk neraka. Aku rela malaikat menyiksaku hingga hancur tubuhku. Hadis riwayat Muslim. Allahu Akbar. Ngeri tak tuan-tuan? Ngeri ya? Okey. Kemudian kita lihat bila dah kahwin, suami harus didik isterinya untuk menjadi lebih baik dari tutup aurat sampai dah dia merasa malu untuk buka auratnya di hadapan lelaki yang bukan mahram. Seorang lelaki akan menjadi dayus jika tidak menegur isterinya membuka aurat depan lelaki lain, sebab aurat isteri hanya untuk suaminya. Jangan menjadi dayus kerana tidak menegur isteri untuk menutup aurat disebabkan kamu adalah seorang lelaki. Kalau pasal aurat pun kita tak boleh nak jaga, payahlah kita bila berkahwin. Sebelum kahwin kena kuatkan iman dan belajar bersabar. Lagi-lagi orang lelaki, sebab lelaki memikul tanggungjawab sebagai ketua keluarga. Tuan-tuan, akhir-akhir ini, ya, bila saya mengajar khusus perkahwinan, dan malam ni saya nak sebut, semalam saya dapat panggilan daripada sebuah daerah, daripada seorang wanita, ya. Dia seorang janda berkahwin dengan seorang duda. Duda tu anak 2 dan dia anak 3, dan dia sedang mengandungkan anak kepada suaminya yang sekarang dengan keadaan mengandung anak kembar. Isunya sekarang, apa yang patut saya kongsikan pada malam ini adalah bagaimana tanggungjawab seorang suami bila dia rasa dia tak nak bagi nafkah kepada anak-anak daripada isterinya, dengan asbab dia kata anak-anak tersebut adalah tanggungjawab bekas suami. Sebenarnya alangkah bagusnya bila kita berkahwin dengan janda dengan niat kita nak membantu. Dan alangkah bagusnya bila kita berikan makanan kepada anak-anak tiri dengan asbab itu kita dapat pahala sedekah. Betul? Betul, kita cerita bab hak, tetapi dalam masa yang sama paling penting saya mengajar kepada
adik-adik yang mendatangi khusus pra-perkahwinan, saya beritahu, berkahwin adalah menerima segala kekurangan pasangan seadanya dan mensyukuri segala kelebihan pasangan. Senang ke susah nak faham ayat tadi? Syekh boleh bantu saya, Syekh? Menerima segala kekurangan pasangan seadanya. Apa maksudnya? Maksudnya segala susah senang yang ada pada pasangan dan keluarganya kita kena terima. Sebab biasa je manusia ni kalau lebih dia akan gembira, betul? Cuba kurang. Boleh terima tak kurang? Contoh, saya bagi contoh, katakanlah pasangan kita orang Sarawak, orang Sabah ataupun orang yang jauh daripada kita. Tiba-tiba dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, bila balik rumah keluarga mertua, tiba-tiba rumahnya tiada bekalan air di rumah. Yang ada cuma air perigi yang jaraknya 10 meter daripada rumah. Ya? Dan satu hal yang lain pula, bila nak buang air kena pergi dekat belakang nun 10 meter daripada rumah waktu malam. Agak-agak boleh terima ke tidak, Bob? Susah kan? Susah terima kan? Dalam arus kemodenan. So, nak ceritakan kepada kita semua, sebenarnya paling susah untuk terima kekurangan. Tetapi dalam masa yang sama, kalau kita boleh terima kekurangan, itulah namanya saling melengkapi dalam perkahwinan. Dan saya pesan juga dalam khusus pra-perkahwinan, kalaulah kita ini Allah Ta'ala berikan rezeki yang lebih, terutamanya time bulan raya, contoh ya, oleh kerana mungkin adik-beradik ipar dua kita ramai, yang bagusnya kalau kita mampu cakap minta izin dengan mak ayah, cakap kami tidur hotel je, biarlah adik-beradik yang kurang berkemampuan tidur dekat rumah mak ayah, dan kita tidur di hotel. Kenapa ya? Sebab kita mudah nak menguruskan aurat isteri, anak-anak lelaki, anak-anak perempuan, dan kita beri peluang kepada adik-adik kita yang mungkin kurang berkemampuan untuk duduk rumah mak bapak kita. Dan benda ni berlakunya pada musim perayaan biasanya, betul? Ya, nak jaga aurat benda yang cukup susah sebenarnya ya. Takkanlah isteri kita tidur malam ni tidur nak pakai tudung, betul tak? Ya, tidur dah berlambak kan? Kan jadi maknanya kena prihatinlah sebagai suami ya. Jadi tuan-tuan, kenapa saya bercerita begini ya? Apa kaitannya? Sebab walaupun kita cerita tentang Sirus Salikin, sebenarnya benda ini adalah peraturan-peraturan hidup, yang mana kita kena pelajari peraturan-peraturan hidup ini agar hidup kita lebih tersusun. Ya. Jadi paling penting suami ini senantiasa membersihkan jiwa, membersihkan hati dan belajar untuk menjadi suami yang baik. Walaupun kita dah hidup 30 tahun, 40 tahun berumah tangga, tapi sebenarnya proses pembelajaran adalah proses yang berterusan, yang kita panggil long life learning, pembelajaran sepanjang hayat, yang mana pembelajaran ini sangat penting untuk kita didik pula anak lelaki kita, anak perempuan kita belajar tentang hidup. Boleh insya-Allah? Insya-Allah. Okey, ada tak apa-apa soalan? Silakan. Okey, Haji Zaini soalan pertama. Okey tuan-tuan, tak ada soalan ya malam ni, alhamdulillah. Okey, biasa kita dengar aksiden meninggal, betul? Biasa kita dengar. Malam ni pula saya teringat kisah burung hudhud. Burung apa? Burung hudhud. Suatu ketika seekor burung hudhud telah tersangkut di jaring. Lalu Nabi Allah Sulaiman alaihissalam bertanya, "Wahai hudhud, mata engkau sangat tajam. Kenapa engkau boleh tersangkut pada jaring?" Maka jawab burung hudhud itu, "Apabila ajal telah sampai, mata akan tersalah pandang." Jelas? Dapat? Ya, apa yang burung hudhud beritahu kepada Nabi Sulaiman, apabila ajal telah sampai,
mata akan tersalah pandang. Kita tampak depan tu kosong, rupa-rupanya ada lori sedang tunggu kita. Jelas? Ya, kebanyakan orang yang kemalangan dia tidak nampak kenderaan yang melintas, dan ini adalah daripada tafsir At-Tabari. Ya, jadi nak beritahu kadang-kadang kita nampak lori punya besar ke boleh langgar dia, nampak? Padahal sebenarnya Allah Taala dah tentukan apabila sampai ajal seorang manusia tidak dilambatkan atau dicepatkan walaupun satu saat. Jadi jangan kita fikir umur kita tua confirm kita mati. Belum tentu umur yang tua kita sampai. Ada ketika yang 40, 50, 60 dah sampai ajalnya. Jadi paling penting setiap hari tuan-tuan, kalau boleh kita amalkan solat tahajud, dia zikir. Zikir yang saya minta kepada sahabat-sahabat sekalian yang Nabi SAW ajar, kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan. Dua kalimah yang ringan pada sebutan dan berat pada timbangan. Apa dia? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Bacanya masa bila? Kita baca di antara waktu solat tahajud dan solat witir. Sebab solat witir adalah waktu untuk kita balut kita punya amalan untuk kita hantar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara waktu tu paling kurang bacalah 100 kali, tak cantik bacalah 1000 kali. Setiap kali kita baca zikir tersebut, insya-Allah satu pohon akan tumbuh dekat dalam syurga dan tunggu kita tuai besok bila kita berada dalam syurga. Boleh insya-Allah? Insya-Allah. Ya, jadi cukup sampai setakat itu. Kita jumpa lagi insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi wazilah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.